إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الأنبياء والمرسلين إلى كافة الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وبالخصوص إلى الإمام عارف بالله أبي البركة سيد أحمد الدير شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bik ni kitab ni dah ganti Paroid. Paroid tu hul sat. Hak ni nipis ni tak tebal mana. Lebih kurang 28 muka suratnya kan. Kita baca bila sekali sikit nanti mai Isra' Mi'raj tak payah baca dah, baca sendiri dah baca dah kan. Lepas tu pilah ceramah tentang apa tolong sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijri عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر. Jadi kitab kita ni kitab karangan Imam Dardir Al-Maliki, salah seorang muhaddisin dan fuqaha dalam mazhab Imam Malik. Dia ada karang satu kitab kan, nama kitab Dardir. Dardir ni menceritakan berkenaan khusus bab Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Isra'? Isra' ni iaitu perjalanan yang ditempuh pada waktu malam. Macam saya semalam saya Isra' mai sini lah. Walaupun naik bas ke apa kan. Semata-mata perjalanan yang kita tempuh waktu malam, nama Isra' lah dalam bahasa Arab. Subhanallazi asra. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Lailan tu nak takkid malam sungguh. Ni di antara aqaidul iman ni, termasuk aqaidul iman ni. Bab Isra' Mi'raj ni kan. Pada dalam Jaharah sebut wajzmin bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramaw. Dalam Jaharah Tauhid ada satu bait tu, wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Tiap putus olehmu dengan berlakunya Isra' wal Mi'raj sebagaimana yang telah diriwayatkan. Hadis dia mutawatir. Banyak hadis. Sebab tu kitab Isra' Mi'raj ni banyak ulama karang. Ibnu Hajar Asqalani ada buat. Imam Suyuti pun ada buat. Bahas riwayat kan. Ada satu kitab ulama bahas bab rahsia kan, kerohanian, apa tasawufnya di sebalik Isra' wal Mi'raj. Dia bahas alif tu maksud apa, sin maksud apa, ra maksud apa. Tu ulama sufi dia sampai tahu tu kan. Dia bahas rahsia kalimah Isra' wal Mi'raj. Apa rahsia ni, rahsia apa siapa dipilih kenderaan untuk kerohanian dan apa, ada bahas semua. Tu pecah kepala kan. Ada kitab mau buat. Tapi terjalan syariat ni banyaklah. Termasuk ni saya tak mau nak ceritalah sebab apa Allah taslih Nabi wal Isra' wal Mi'raj apa semua ni. Dan sebab Isra' Mi'raj ni sebagaimana pendapat di kalangan ramai ulama tarikh kata setahun setengah sebelum hijrah. Sebelum hijrah tu setahun setengah Nabi Isra' wal Mi'raj. Ada kata setahun 6 bulan, setahun 8 bulan, ada kata setahun. Itu khilaf lah, tapi kebanyakan ulama mengatakan berlaku Isra' wal Mi'raj 1 tahun setengah sebelum hijrah. Ni dalam ni ni berkat Nabi baca doa sewaktu dihambat, diusir daripada Taif. Sebelum tu Nabi pergi Taif kan. Nabi pergi Taif. Bila Nabi pergi Taif, Nabi baca doa ni lah. Berlaku selepas daripada tu Amul Huzni, kewafatan Abi Talib dengan Sayyidatina Khadijah Kubra. Sebab tu Nabi selalu sedih. Nabi pergi ke Taif, akhirnya dihambat oleh puak-puak yang ada di Taif ni, tenggalung batu dengan Zaid bin Harisah sampai basah kaki, keluar darah.
Tu Nabi pergi duduk di kebun anggur Bani Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Bani Rabi'ah tu ada satu kebun. Dia pergi duduk di situ, dia jumpa Adas. Sejarah Ibn Hisham ada. Dan jumpa seorang daripada kampung Allah ni. Kata betul-betul saya biasa dengar nak bangkit Nabi di sini begini. Adas tu. Dia agama, ikut agama Nabi Isa tu. Dia baca di situ satu munajat. Munajat ni Imam Asmu'i kata, sesiapa yang mempunyai hajat yang besar, dibaca hajat ini di waktu malam, insya-Allah Allah akan mengabulkan permintaannya. Pada Ibn Hisham ada satu munajat Rasulullah waktu tu duduk sandak di belakang bukit tu, Nabi sandak, Nabi munajat dan minta doa. Imam Asmu'i kata kalau kita ada hajat besar-besar rumit apa, tak lepas baca doa ni sekali ataupun 3 kali. Panjang kok doa dia kan, muka dan sirah dia. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin. Allahumma ila man takiluni ila bu'din yatajahammuni am ila aduwwin malaktahu amri fa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'u li. Allahumma inni a'udzu biwajhillahi alladhi ashraqat bihi dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah an yanzila bi sakhatuk aw yahilla alayya ghadabuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tak banyak nak kan. Balik apa ya? Kan doa munajat Imam Asmu'i kata, ulama hadis kata, siapa yang ada hajat besar-besar bangkit malam baca munajat ni, insya-Allah Allah kabul. Ni doa ni, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, wahai Tuhanku, hanya kepada Engkau lah aku mengadu tentang kelemahan diriku. Bahasa kan, kamu akan serahkan aku kepada siapa? Kepada musuh yang memusuhimu kah? Atau kepada mereka yang dijauh? Man am ila aduwin malaktahu amri, man ila bu'din yatajahamuni, kepada mereka yang jauh teramat membenci diriku. Nabi munajat situ, mengadu ke Allah. Habis baca doa ni lah, ulama sirah kata, Imam Ibn Hisham kata sama habis baca doa ni malaikat mai. Ya Muhammad, Az-Zinli bagi izin kepada aku nak angkat bukit ni, aku hampuk bagi selesai Pak Taif ni. Nabi kata jangan. Sejarah Nabi kata jangan. Nabi tak mau. Sejarah Ibn Hisham dah. Ni pada ni nanti dalam mana siapa ada cerita. Tunggu sampai nonton. Macam ya. Nabi baca doa tu tak lama tu Allah kabulkan. Lalu dibawa tasliyah Nabi Isra. Apa Isra? Menempuh perjalanan di waktu malam. Ni saya tak mau nak cerita banyak sebab Al-Isra ni banyak ulama bincang, sehingga kan ada sebahagian ulama mengatakan Rasulullah keluar daripada Hijr Ismail dan balik semula ke Mekah, sedangkan tempat tidur Rasulullah tidak hilang panas lagi. Sampai tahu tu ada bahasan ulama. Punya pantai tu naik langit apa semua ni, Allah ulang balik apa semua tu, patah balik mai di Mekah, panas Rasulullah tidur tak hilang. Cuba kita duduk tang ni kan, lama mungkin. Lama mana nak hilang panas Mekah ni dah ni. Kan. Lama tu Isra tu cerita banyak bab Isra kan. Kalimah Isra saja pembincangan kalangan ulama. Mi'raj jamak ada ma'arish. Mi'raj ni mana anak tangga. Isra' Mi'raj mana Nabi hijrah pi, bukan maksud tu Isra' jalan malam. Mi'raj ni Nabi naik anak tangga. Anak tangga apa? Papan tangga tu. Kan. Papan, bagi apa bahasa ni? Paha tangga tu kan, kita kalau tangga tu ada paha kan. Paha tu naik sampai atas tu. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Lepas langit ketujuh ni dia panggil satu kawasan nama Mustawa. Kan? Dia nama Sidratul Muntaha. Atas pada Sidratul Muntaha satu tempat lagi nama Mustawa. Atas pada Mustawa nama Hadratul Qudsi. Dia 10 anak tangga. Nabi 10 anak tangga ni Nabi jejak macam contoh aku ni lah. Dia paha tangga ni bermula langit. Langit pertama tu. Langit dunia bawah ni. Rasulullah duduk di Baitul Maqdis, anak tangga hak duduk di sana tu, duduk dalam lopak dia, keluar turun mai kat Rasulullah jejak naik ting, pup masuk tempat dia balik, anak tangga hak atas turun pula
Subah jejak naik pula. Tu Mi'raj. Tu Saleh cerita tu kan. Tu kita duk ngaji tak jumpa tu Saleh cerita. Apa Mi'raj? Mi'raj ni tangga. Anak tangga awak, anak tangga tu. Kita dua paha dia tu. Nabi lenggak duk tema-tema kedih duk tu. Tengok anak tangga tu. Allah, Nabi kata. Hilang dunia. Anak tangga tu saja. Tu belum syurga ni. Anak tangga tu saja. Dunia ni hilang. Tak ada nilai. Dia keluar anak tangga tu kan kita tangga ni dia ada lopak dah kan. Dia keluar lopak dah tu, dia turun main depan sorang duduk atas ni. Naik. Laju tak? 500 tu perjalanan. Ni sama. Dia punya tu tak tahu mana. Jibril pun terbang perum berikan tu. Naik masuk lopak pertama. Langit pertama. Hak duduk langit kedua tu keluar. Turun main depan Rasulullah jejak naik masuk tempat dia. Hak langit kedua tu turun. Tu maksud Mi'raj. Orang faham Mi'raj tu kat mana? Tu Mi'raj. Tak nak tengok. Saya cerita gitu. Saya cerita balik hak tu aku cerita. Saya mengaji kat dia ni. Dia cerita banyak ya tu utuh. Hak mana dan kutip lah kita pun otak tak pernah ingat lah. Aku cerita macam-macam. Ngangor kami duduk ngaji duduk. Oh, pelik aku kata kan. Ingat hadis cerita tak tulis ingat tu. Tulis vi aku lupa. Tu maksudnya tu. Tu Mi'raj, anak tangga. Nabi jalan waktu malam naik burak sampai situ naik anak tangga. Burak duduk dekat tu kan. Perjalanan dunia apa sih tak naik burak sampai atas ni ulama bahas kan. Para syekh apa semua ni. Ada ke depan dia akan cerita lah sikit-sikit lebih kurang lah kita sentuh sikit-sikit lah benda-benda patut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bahasan bismillah pun tak tentu dah kan. Tu tengok kita bahasan bismillah ni masyhur lah. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baina ni panggil taraf zaman. Ni yang menceritakan ni Rasulullah cerita baliklah. Bila Rasulullah cerita kepada sahabat cerita baliklah. Ni cerita daripada sahabat berkenaan dengan sejarah berlakunya Isra wal Mi'raj ni. Ma tu dia panggil ma zaidah. Sebab tu saya bainan Nabi kan, tapi buhma zaidah kafah. Maka dia kena ada jawab dia iz atahu tu jawab bainah. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika ataupun sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri berada di dalam hijr. Hijr di sini iaitu hijr Ismail. Yang mana hijr Ismail ni asal daripada Kaabah. Mai zaman pemerintahan yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid dan pada zaman tu lah Walid bin Mughirah yang digelar dengan Raihanul Quraisy. Sebab sejarah pembinaan Kaabah, pembesaran secara sistematik pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Asal Kaabah bukan empat segi. Asal Kaabah lugu tu, lugu tu. Dia lugu tu. Sekali dengan lengkong tu. Hak tu Kaabah asal. Zaman Nabi Ibrahim lagu tu. Kan waktu Nabi Ibrahim bina Kaabah. Nabi Ibrahim bina Kaabah ni banyak lama. Mula-mula malaikat. Selepas daripada malaikat Nabi Adam. Selepas daripada Nabi Adam apa nama Pak Amalikah. Daripada Pak Amalikah baru Nabi Ibrahim. Ibrahim orang nombor 4. Tapi secara sistematik sebelum tu Kaabah dalam bentuk timbunan tanah saja. Tu saya kata macam busut anak-anak tu. Tapi ditimbun tu dia tak ada buat bertongkuai tu lah. Lepas tu lah Nabi Ibrahim ni Allah perintah suruh buat Kaabah tu. Bina dalam surah apa ni cerita Al-Quran tafsir. Dan bila Nabi Ibrahim buat dengan Nabi Ismail apa semua tu nak buat lagu mana? Jibril turun ajak sebagai apa nama menghandis arkitek ataupun jurutera. Tunjuk Allah bentukkan awan, buat bentuk lagu ni. Potong daripada 5 jenis batu daripada 5 bukit. Dia bahas itu. Nak buat Kaabah ni dia ada 5 bukit sahaja yang boleh buat.
Di dalam tarikh Kaabah Al-Mu'azzamah. Cari kitab tu tak jauh tapi saya rasa tak ada jual tak tu kan. Lepas tu ada tarikh Kaabah Al-Mu'azzamah, sejarah pembinaan Kaabah yang mulia. Ada tu cerita zaman satu sampailah zaman Walid bin Mughirah, pak kepada Khalid Al-Walid. Dan zaman dia tu dia digelar dengan Raihanul Quraisy. Zaman tu lah duit kutipan harta halal ni dah habis. Sampai datang pembinaan lah. Kan? Lepas tu duit hak tak pelok ada. Siapa minta wang ni? Kan? Masa nak peruntuh Kaabah hak mana belen-belen tu lah. Kena ayat Abah tu semua pakat takut. Walid bin Mughirah dulu pergi sentai. Dia kata kalau mati ku seorang, insya-Allah jangan melibatkan semua Mekah. Ni keturunan Rasulullah juga api. Tuan Nabi juga api. Hanuh dulu. Dia nak tak jadi apa kan, mau orang pakat pergi katok pembinaan lama bina semula. Sebelum tu Kaabah tak ada bumbung, pintu dia dua, tak ada pintu, lubang sahaja. Zaman sistematik zaman Walid bin Mughirah baru dibuat pintu, buat dua pintu, dibuat bumbung, dia ambil daripada tukang daripada Rom, buat kayu, cerita panjang kan. Sedap sejarah dia tu kan. Sampai asal dia Hijr Ismail tu pun Kaabah. Sebab duit yang nak bina semula Kaabah ni dah habis. Hak betul-betul halal. Sebab dikutip duit ni bagi Arab, kabilah Arab pada masa tu orang yang yakin sungguh duit halal. Depa pun tahu duit halal hak mana kan. Duit ni duit bendang, duit ni tikai ekor. Depa tahu. Duit ni jual bewak, duit ni jual korah kan. Lebih kurang betul lah. Hak halal dia buah sin kan. Duit tu ambil bina-bina tak cukup belanja dah. Putus duit negeri pun habis. Tu yang cerita tu Ismail. Lepas tu Aisyah waktu teriak nak masuk Kaabah, Nabi kata mai nak bawa. Nabi bawa masuk itu. Masuk talengkong tu. Ni sembahyang duduk dalam Kaabah dah. Nabi tidur situ lah ni sejarah ni. Waktu itulah dia kata bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri, sedang berada di dalam hijr, yakni hijr Ismail. Hijr Ismail ni tang mana? Indal baiti, di tepi, di sisi, yakni di tepi bait, yakni Baitullah. Ini Imam Nawawi cerita dalam kitab Idahul Manasik. Imam Nawawi cerita detail lah kan. Cerita bumi Mina besar berapa kaki, berapa inci. Tengok dalam Idahul Manasik kan. Kitab Imam Nawawi, kitab haji terbaik tu, 2 juzuk. Kalau nak pergi haji tapi dia jalan laju ya. Saya mengaji kat Syekh Nurdin 2 kali. Mengaji kat Babalah sekali. Syekh Nurdin seminggu, mengaji Babalah 3 hari setengah. Tu jilid tu baru. Mula pas subuh habis pukul 3 pagi. 3 hari setengah habis. Kat 4 hari. Habis tu lari balik duduk rumah dekat nak tambah yak kan. Babalah balun. Tapi khatam, orang lain mengaji 5-6 tahun, kita mengaji 4 hari saja kan. Dia cerita berapa meter bentuk logo Imam Nawawi, bahas detail. Dia duduk Syria. Hebat Imam Nawawi. Sejarah lah. Dah cerita bab sejarah, sejarah lah sikit kan. Fil hijri indal baiti. Hijr itu berada di tepi bait, yakni Baitullah. Iz fujaiyah, tiba-tiba. Iz fujaiyah kena terjemah dengan bukan iz, kerana iz ni iz fujaiyah, tiba-tiba jawab pada kata baina tu. Iz tiba-tiba atahu Jibrilu, mendatangi akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Jibrilu, oleh malaikat Jibril. Tinggal muttaji'an, hal keadaan yang jadi hal, inda pun jadi hal bagi hijr, ai kainan inda adalah hijr itu di sisi Baitul. Nabi waktu duk ada di hijr tu muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Tidaklah kan, tidak ni ulama bahas di situ, adakah dalam keadaan masa tu Rasulullah lelap? Sebahagian yang mengatakan tidak, sebahagian kata di antara tidak dan jaga. Antara tidak dan jaga kan. Nabi dalam, kita kata
dalam mukadimah nak lena lah kan. Macam kita sedang tak sedang. Muntaji'an baina rajulain ni duduk dulu ya? Tidak ni. Oh, saya langkau lah. Muntaji'an baina rajulain. Rajulain ni dua laki-laki. Bukan dua laki. Itu rijlain. Rajulain. Itu saya langkau tu nak nak jawab baina idza hatta sentai idza hatta terus tinggal muntaji'an pula dah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri, di ketika iaitu disedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada pada hijir. Hijir itu adalah hijir tu indal baiti, berada di tepi Baitillah. Waktu tu Nabi buat apa? Hal keadaan Nabi semasa berada di hijir tu mutaji'an, sedang berbaring. Tidaklah. Nabi baring tu baina rajulain, di antara dua laki-laki. Mana Nabi tidur tengah. Cerita riwayat ni Nabi tidur 3 orang. Dan iaitu di sebelah kanan Rasulullah ni pak belakang dia iaitu Sayyidina Hamzah, dalam syarah sebut noh. Wa qawluhu baina rajulain daraf mutaji'an wa rajulan huma ammuhu Hamzah tu iaitu belah kanan Nabi pak saudara dia Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni tu daripada Rasulullah 1 tahun saja. Ada sebagian ulama kata 2 tahun ni. Lebih kurang sebayar lah kan. Hamzah, waktu ni Hamzah dah masuk Islam. Hamzah masuk Islam 2 hari awal pada Sayyidina Umar. Dan dia masuk 2 hari pada Sayyidina Umar. Dan dia asal dia tak ambil peduli dengan Nabi ni kan. Dia buat tak tahu. Dia duduk kira bangkit pagi galah nak panah pergi cari rusa. Pada abang atas hang tak dengar ke anak menekan hang kata menguji Rasul, dia habis kat dia. Dia tak peduli kan. Lepas tu dia duduk balik bab berapa tahun tu Abu Lahab dengan Abu Jahal duduk kerja kenyak Nabi kan. Pergi kat dia. 2 hari tu Abu Jahal mai kata hang tak ni, dia kata anak menekan hang ni sat lagi aku bunuh dia. Sama kata tu Hamzah lompat mengkit tumbuk sebiji lah. Kopom terlentang Abu Jahal. Aku bunuh hang sekali, dia kata. Hang nak tahu aku masuklah Islam ni. Tu ni masuk Islam. Ada Hamzah kuat. Sayyidina Hamzah ni kekuatannya 1000 prajurit. Sebab tu dia antara perang tanding. Mana-mana perang tanding dia akan ada 3 wakil Islam. Pemuda Sayyidina Ali. Petua Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni jadi kan macam kita lah. Apabila nak perang dengan pihak musuh, mula-mula geng hotel dulu. Siapa geng hotel kan? Hampa hotel tak ada kah kan? Mari kita pelaga hotel sama hotel. Aku tu hotel Islam Hamzah dulu. Lepas tu dalam perang Badar dia tetak 2 orang terbelah. Hamzah ni kuat. Carah dia panjang Hamzah. Hamzah Banyak nama ji. wa bnu ammihi, ni sebelah kiri, anak kepada bapa saudaranya, bapa saudara Nabi siapa? Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Abang Sayyidina Ali duduk belah kiri, Nabi tidur tengah. Tu yang malaikat mai tarik keluar buh atas pada burung tanggung. Dekat Jibril besar kan, tanggung bawa pitang telaga Zamzam, tak bagi telentang tu dia belah. Contoh ni masa tu berlaku peristiwa ni malam. Dan bila malam tu pula kebetulan pok-pok musyrikin Arab Mekah dia tak kelewat. Sebelum tu memang mereka duk mampus ikut tu lah bahasa kita kata. Duk pusing ikut tu. Tapi malam tu mereka tak ada. Ya Allah nak uji. Masa tu Rasulullah tidur di antara 2 celah 2 laki-laki. Ini makna kata tawaduknya Rasulullah. Walaupun insan yang paling mulia, tapi dia boleh duduk sekali, tidur sekali. Ini persahabatan Rasulullah teladan. Sedangkan Rasulullah tak badal lah nak tidur kan. Seorang Hamzah pun dia orang biasa. Nabi Rasul kan, sepatutnya nak tidur apa dengan hampa kan. Aku tidur tempat khas lah. Rasulullah boleh pergi tidur dengan kawan-kawan semua. Sebelah kiri dia Hamzah, dia panggil Hamzah. Apa nama? Ja'far bin Abi Talib, dia panggil dengan Ja'far At-Tayyar. Dan Ja'far At-Tayyar yang putus tangan dalam perang Qadisiyah, perang Mu'tah di Jordan. Dan dalam perang Mu'tah, Ja'far At-Tayyar digelar dengan At-Tayyar ni, waktu perang tu Nabi
turun pergi, Ja'far ni Rasulullah tugas untuk pegang bendera. Waktu musuh Islam tetak tangan kanan dia, ada samak dia, jadi dalam medan perang ni dia ada lambang. Makna kalau orang yang bawa bendera ni tiba-tiba dia dipanah jatuh bendera, kalah pasukan. Jadi Ja'far Tayyar ni dia pegang bendera. Tugas dia Rasulullah bagi pegang bendera hitam. Bila musuh pancung tangan dia yang kanan, jatuh dia samak tangan kiri. Lepas tetak belah sini, jatuh pula tangan dia, ada tokak mulut ni. Tu ni. Lepas 7 dengan lebih ni 70 lebih. Maka Ja'far Tayyar ni mati tangan putih. Lepas mahabang kata, ya Rasulullah, Ja'far sudah wafat dan tangan dia sudah ditetak musuh. Nabi sengak, Nabi gelak. Dia kata, ya Rasulullah, mati ni tangan putih, gelak apa? Dia kata, aku melihat Ja'far sedang terbang di syurga Allah dengan 2 sayap yang Allah tumbuhkan. Sebab tu contoh dalam, tak apa ulama sebut, waktu Ja'far Tayyar ni masuk syurga, dia minta ke Allah nak tolak syurga. Ja'far Tayyar, abang Sayyidina Ali. Malaikat tanya, ada apa dalam syurga yang tak ada? Yang minta di syurga, dia tak ada satu benda yang tak ada dalam syurga. Hak lain aku dah tengok ada semua. Dia masuk syurga lah, sebab orang syahid ni masuk syurga. Satu benda yang tak ada dalam syurga. Malaikat kata apa? Nabi Muhammad tak ada dalam syurga. Kalau ada benda lain Nabi tak ada, aku tak mahu duduk. Akhirnya dia minta izin ke Allah waktu dia wafat. Waktu Rasulullah masih ada. Dia minta izin, dia wafat dah. Dia main naik atas dunia untuk ziarah Rasulullah. Jadi dia kata tak ada Rasulullah dalam syurga. Tahu tak syurga? Ja'far Tayyar. Dia main atas dunia, ziarah Rasulullah. Allah kata tak apa, tunggu sana lah. Apa nama Ja'far ni? Ni digelar Ja'far Tayyar. Dia ada ronda lah dalam syurga lah ni. Sayap dia tu. Allah tumbuh sebagai ganti tangan dia yang dipancung musuh dalam perang Mu'tah di Jordan. Contoh Hamzah ni dia dalam perang Mu'tah. Perang kan, adalah perang Syariah wal Quzwah. Perang yang Nabi sertai, turun dalam medan perang sekali lebih kurang 27 perang. Sirayah banyak. Sirayah ni 48 lebih kurang gitu lah. Tu ngaji dalam Sirah Nabawiyah Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Ada dia buat rumusan belakang. Banyak tak sejarah ni nak ngaji ni kan. Panjang dalam tu dicerita. Perang Badar ni perang yang keempat, bukan perang yang pertama. Kita duk kata perang pertama, perang Badar dah keempat. Ini lagi sejarah nanti kita akan jumpa lah sejarah ni. Dia dah Jaumatul Jundal awal lagi pada tu. Tu rajulin di situ, iaitu Sayyidina Hamzah seorang, yang kedua Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Nabi tidur di antara mereka berdua, mana di tengah. Tiba-tiba dalam keadaan Nabi sedang tidur begitu, iz atahu, tiba-tiba datang akan Nabi itu Jibril, oleh malaikat Jibril. Tu yang pertama, dikunjungi oleh malaikat Jibril. Wa Mikailu, yang kedua malaikat Mikail. Ini sebagai orang kata apa, pengapit malaikat Jibril lah, selaku ketua urusan. Ini dia akan sebut depan ni. Jibril wa Mikail, bukan setakat mereka saja, wa ma'ahuma, dan berserta keduanya malaikat Jibril dan Mikail tu malakun akhar. Malak jamak pada malaikah. Dan kalau malaikah satu malaikat, kalau jamak mana ramai malaikat, iaitu malakun. Ini makna malakun ni, sebahagian ulama kata malakun akhar tu iaitu malaikat Israfil. Ini adalah sebagai riwayat sebut malakun akhar tu iaitu malaikat Israfil. Apabila malaikat Jibril alaihi salam dan para malaikat yang lain, iaitu malaikat Mikail dan Israfil, mereka sampai di Mekah pada masa itu, Allah tugaskan seorang malaikat untuk pergi ambil Rasulullah. Fahtamaluhu, maka menanggunglah mereka itu akan Nabi. Takkan tanggung beramai-ramai kot. Ini ada dua tafsiran.
Dan fahtamaluhu tu jamak. Mana fahtamaluhu makna menanggung. Tu Syalih kata tarik Rasulullah duduk tidur tengah. Jibril tarik buat keluar di antara dan Ja'far dan juga Hamzah. Angkat buah kepala burung. Tengok ni tu. Pada cerita tu pada cerita kan. Siapa yang tanggung tu? Ni ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama fahtamaluhu tu fa'il dia kembali kepada Jibril. Jibril seorang. Jadi banyak ulama kata Jibril seorang. Lepas tu pasal apa? Pasal apa yang digunakan ibarat fahtamaluhu? Kan? Fahtamaluhu tu jamak. Pasal apa? Jibril seorang. Betul? Tak payah guna sirah jamak kan? Pasal jamak di sini bukan makna menunjuk banyak afrad. Menunjuk bijaksana, hebatnya Jibril ni. Kalau nak ganti dia seorang, kena ramai orang pun tak boleh ganti dia seorang. Macam Nabi kata dekat Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, selimut oleh sekalian kamu akan daku. Sekalian apa? Khadijah seorang adalah Umar. Orang di bahasa Arab ni dia tahu lah. Dia panggil, digunakan sirah jamak li ta'zim wal isyraf. Kadang-kadang kita ambil sirah jamak ni dengan maksud ramai. Pakat-pakat mai duk tanggung. Dah ni bukan pakat mai tanggung, Jibril seorang lah. Tapi bunyi macam ramai pasal apa? Dia punya seorang, nak kabur seorang dia tu. Macam Nabi Ibrahim diibarat dalam Quran ramai. Tapi pasal apa Allah ibarat dia dengan ramai? Bukan Nabi Ibrahim ramai, Nabi Ibrahim seorang tu ya. Tapi nak habang kedudukan Nabi Ibrahim ni seolah-olah orang yang ramai. Nak macam dengan dia tu, perlukan ramai orang nak ganti tempat dia seorang. Jadi seolah-olah dia ni ramai. Sebab tu Nabi kata dekat Siti Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, selimut oleh sekalian kamu. Sekalian kamu apa? Khadijah seorang ya. Dia nak habaq kata bijaknya Khadijah, seolah-olah ramai para cendekiawan yang cerdik ni dia seorang. Cerdik dalam kepala orang ramai-ramai, duduk dalam kepala dia seorang. Macam ramai. Kadang-kadang pada pihak cerdik, kadang-kadang pada pihak buat kerja. Macam kita lah buat kerja. Dia seorang dia padan lah. Kalau orang lain kena 20 orang boleh buat lagu dia. Bahasa kita macam tu kan. Itu makna fahtamalu. Bagian ulama kata tak, malaikat banyak tu yang tanggung. Daripada kata Jibril. Jibril yang ambil buah atas kepala burung ni tanggung. Tanggung di mana? Hatta ja'u bihi, sehingga mendatang mereka itu akannya. Ja'a bihi, ba tu ba li ta'diyah. Ba zaidah li ta'diyah. Sebab ja'a, kalau kita nak muta'addi dia kena buat main dengan ba. Macam salam, assalam. Tak boleh kita kata kita tukar assalamu ilaikum, boleh? Tak boleh, pasal dia ta'diyah dengan Allah. Ni dia kena mengaji huruf-huruf man. Jenis orang kata apa, fi'il sulasi mazid, sulasi mujarrad ni, sulasi mujarrad ni kalau kalimah maddah ni dia ta'diyah dengan apa? Tu kena ngaji dalam surah. Bahasa Arab dia pakai bahasa kita pakai hentam tu ya kan. Hatta ja'u bihi, sehingga membawa datang mereka itu dengannya. Kalau terjemah dengannya tak tepat, akannya kan. Ji'tu bihi, aku bawa datang akannya. Tak boleh terjemah aku bawa datang dengannya. Asal dengan makna ba tu dengan tak boleh, sebab ba tu dia panggil zaidah li ta'diyah. Ada panggil ba zadiyah li taqwiyatil amil. Dia banyak pecahan dia punya dan kaedah ilmu saraf. Hatta ja'u bihi, sehingga membawa datang mereka itu malaikat yang ni Jibril lah. Bihi, akannya akan Nabi, Zamzama, kepada telaga Zamzam. Jadi Jibril ambil Rasulullah duduk tengah tidur, kemudian tarik Rasulullah tu di antara dua sahabat baik dia ni, dan ditanggung oleh malaikat Jibril atas kepala bawa mai kepada telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni kan betul dengan Hajarul Aswad kan. Saya tapak dia tu lah, tang lah ni pun dia buhtai payah tengok kan. Kalau zaman dulu, zaman Tok Saleh kata dia duduk Mekah dulu ni telaga ada lagi. Habis mengaji turun-turun pergi cedok makan kan. Dah mengaji dengan ulama waliullah pula, sambil mengaji tengok Kaabah. Kan kadang-kadang puasa, habis pada tu hatta puasa turun pergi minum yang Zamzam balik tu, berkat depa banyak. Kan tanah haram lagi, dalam Kaabah lagi, tengok Kaabah lagi, guru waliullah lagi, ulama lagi, minum air Zamzam lagi, mengaji sambil tengok Kaabah lagi. Allah, fadilat depa juga besar. Tu berkat tinggi ulama-ulama di Mekah ni. Zaman tu lah.
Kan? Masa tu ada. Kita nak jarak dia lebih kurang mana. Nak habang tahu kan, tapi nak ikut jarak tak ada, nak ukur orang ramai. Kita gaya dek jalan pebelah pergi ke tu. Kalau kita pergi umrah sedap ikut jarak dia tu. Jibril ambil Rasulullah buat tepi lebu jalan gedi. Mai tak tang telaga Zam-Zam ni. Bila bawa Rasulullah kepada telaga Zam-Zam, Zam-Zama makna belak. Telaga yang dibuat belak. Zam-Zama atau apa nama? Zam-Zam atau Zam-Zama asal Zam-Zam. Sirah dengan sirah Amar. Waktu Siti Hajar kata Zam-Zam ni buat belat. Kan cerita telaga Zam-Zam yang dipukui sayap Jibril asal dah dalam sejarah bila Nabi Ibrahim tinggal Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail kecil lagi masa tu. Waktu jaya ni Allah perintah suruh pergi tinggal Hajar dengan Nabi Ismail ni di Mekah. Di Mekah tempat tapak tinggal tu dekat dengan telaga Zam-Zam, ada dekat dengan Kaabah. Pergi tinggal di situ tu hutan. Kan hutan. Dia hutan macam orang Arab lah. Lepas tu padang pasir arang, tak ada manusia bangsa kok. Allah uji Nabi Ibrahim ni dah lah anak tak boleh. Boleh anak pun umur dah 80 90. Dia boleh Nabi Ismail ni umur Nabi Ibrahim 90 lebih. Boleh Nabi Ishaq 120. Tua Nabi Ibrahim ni. Dah lah nak boleh anak tu payah. Boleh anak kena pergi tinggal pula di Mekah. Lepas duduk di Baitul Maqdis. Mai tinggal di Mekah, tinggal 2 beranak. Apa pun tak tinggal. Ikut nak bagi duit $1,000 tak ada. Zaman tu nak buat apa? Kan? Tinggal apa berkakas pun tak ada. Nabi Ibrahim beralih belakang tinggal. Siti Hajar kata, awak tinggal kami ni 2 beranak. Kami nak hidup lagu mana ni? Yang mata dia keluar. Tak jawab. Hajar kata, adakah perintah Allah? Dia hangguk tu. Hajar kata, kalau perintah Allah, aku yakin Allah tak akan biarkan kami dalam keadaan mati kelaparan. Ibrahim naik burak balik. Tinggal 2 beranak, tak ada siapa. Mana ada manusia pun sekok. Situ duduk saat bagi susu Nabi Ismail, putih susu, tak ada ayak pun tak ada. Nak cari ayak tang mana. Kalau kita tengok telaga Zam-Zam dah ni, lepas tu nak tengok kawasan mana ayak Zam-Zam, belah tu sopa. Zam-Zam lah ni. Sopa belah tu jauh juga. Gedi. Lari naik atas sopa. Naik atas sopa tu nampak ujung Tamarwah jauh. Marwah ni jauh kan, kalau ada sa'ir tu nampak jauh. Nampak lagu aling-aling kan, dia panggil Fata Morgana, Dham'an Ma'. Nampak macam ayak. Turun tu lari sampai tengok atas Bukit Marwah, tak ada apa pun. Beralih main belah sopa, ada ayak belah tu, lari pula. Tu yang 7 kali tu kan. Lalah kali beralih tengok Nabi Ibrahim Nabi Ismail duk cendah kaki. Allah perintah kata, kalau nak bagi turis boleh, tapi kena usaha dulu. Hang cari dulu ayak. Makna Allah nak bagi kita kena ada ikhtiar dulu kan. Kalau tidak, senanglah kita doa, ya Allah bagi ku alim. Tak payah ngaji pun tak apa kan. Dah kena ngaji, ulama dulu pun kena ngaji. Dia kena ada usaha ikhtiar. Walaupun usaha ikhtiar tu tak bersangkut apa pun. Mana bersangkut, duk lari pergi balik Safa Marwah, mai mana ayak terbit tu kan. Tu Allah nak tunjuk habuan usaha ikhtiar kita sebagai kudrat kita, usaha dan ikhtiar. Kudrat Allah yang memberi berkah. Mana tak ada apa pun kan, tak ada bersangkut pun Tuhan abang tu ya. Dan cuma hang kena buat, tak beda hang. Habuan hang. Habuan aku hak ni, kudrat aku. Lari pergi balik adalah Tuhan kata kat Jibril, pi pukul dengan sayap. Jibril pukul sayap tu, keluar mata ayak dia, boleh tengok nampak baru basah dah Nabi Ismail tepi tu. Ayak lari cukup sampai sopa balik kan, Marwah nampak lagu ayak lari pula gede. Tinggal seorang-seorang tu. Orang kata mai rima mati Nabi Ismail. Jauh ni tak ada orang, tinggal anak tu. Sahabat sungguh ujian orang dulu. Ibrahim ni ujian yang besar. Dan nikah tua, boleh anak pula kecil. Dan bila boleh kecil, nak kena pergi tinggal di Mekah. Balik tu tak pergi terus. Lagi Allah tak bagi pergi, tak pergi. Umur 7 tahun, Tuhan kata pergi buat apa ya Allah? Pergi sembelih pula dah. Nabi Ibrahim, kecekalan Nabi Ibrahim ni tinggi.
kan. Dah sebelum tu diuji macam-macam lah. Sembelih anak pula. Ni cerita ni. Yang hajat tengok zam-zam, buat belat. Buat lengkong, susun batu. Buat bagi belat cedok kat situ. Minum minyak, bagi anak bagi makan. Tu kagak syayak zam-zam. Nama zam-zam. Buat apa zam-zam ni? Fastalqau. Nak tengok jam aku belajar. Dah gini. Hatta ja'u bihi zamzama fastalqauhu ala zahrihi fatawallahu minhum Jibrilu. Selepas daripada Jibril tanggung Rasulullah tu bawa pergi di tepi telaga Zamzam, langsung maka fastalqauhu nak bahasa Melayu, melentangkan ia Jibril akan Nabi ala zahrihi Nabi ni. Mana kita kata bagi tidak terlentang kan. Bila Jibril bawa Rasulullah pergi letak di tepi telaga Zamzam, dalam keadaan Rasulullah itu dibagi tidak melentang. Masa Rasulullah duduk di hijab Ismail tidak mengiring lambung yang kanan, sebab semua para anbiya tak pernah tidak terlentang, tak pernah tidak mengiring, apatah lagi tidak menerap. Semua anbiya tidak usuk yang kanan. Sebab tu Jibril, malaikat tarik usuk Nabi Adam usuk kiri buat Hawa. Sebab Nabi Adam tidak usuk kanan. Tidak usuk kanan, tarik ke atas. Tarik pula ni buat Hawa. Sebab ke sini nak tarik tak boleh. Dan tidak mengiring. Semua anbiya, para ulama sebut tidak mengiring. Tidak menerap untuk kita. Itu yang tidak sana mengiring. Jibril bawa mai bagi tidak terlentang tu ala zahrihi, di atas belakang Rasulullah, mana tidak bagi melentang lah. Selepas daripada letaknya keadaan begitu kat Rasulullah, fatawallahu minhum Jibrilu, maka memerintah, yakni mengetahui urusannya Nabi itu, minhum, daripada kalangan mereka itu malaikat, Jibrilu, iaitu malaikat Jibril. Maknanya yang mengetahui operasi kan, peristiwa Isra', belahan dada Nabi ni daripada awal dijemput Rasulullah untuk menjadi tetamu Allah ni, diketuai dan operasi ni oleh malaikat Jibril. Wa fi riwayatin, dan sabit di dalam riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, furrija saqfu baiti, Nabi cerita dikoyakkan atau disoyakkan atau terubus ni bahasa apa kalau kita bahasa Melayu ni? Kalau bahasa senang, bahasa kampung ni, koyak bumbung lah kan, koyak atap. Ni dia nak cerita riwayat yang kedua, mengatakan bukanlah Rasulullah tidak di hijab Ismail, tapi waktu berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ni, Nabi sedang tidak di rumah sepupu dia kan, bukan di hijab Ismail. Dia benak dalam riwayat, dia ada 3 riwayat. Satu riwayat lagi kata Nabi duduk di Syu'ab Abi Talib. Ini panjang cerita kan, macam mana ni ada ulama jama'u baina riwayah ni, saya tak mahu nak sentuh kan. Makna ulama nak menggabungkan ketiga-tiga riwayat. Benar ulama yang mengatakan Rasulullah tidak di hijab Ismail pun betul, tidak di rumah sepupu dia pun betul. Pada ayat kata dua-dua betul, sebab rumah tu berada di tepi hijab Ismail dalam Masjid Haram lah ni. Dulu tepi Masjid Haram tu, Kaabah tu rumah siapa? Rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni kak Sayyidina Ali. Rumah dia tu tepi hijab Ismail. Ni betul riwayat ni, pada ayat kata betul. Furija saqfu baiti, Nabi kata dikoyak akan atap rumahku, yakni rumah sepupuku. Maksud baiti tu yakni rumah sepupu dia lah, rumah Ummu Hani. Dan Ummu Hani yang nama Fakhitah tu, dalam hadis Syama'il ada hadis riwayat Ummu Hani yang kita akan jumpa lah pada tahun Nabi masuk tahun Fatah Mekah kan, Nabi masuk mandi di rumah Ummu Hani dalam hadis Syama'il, nanti kita jumpa lah sebab keadaan rambut Rasulullah tu.
Jadi riwayat yang kedua ni menyebut sewaktu berlaku Isra' Mi'raj ni, mula nak berlaku Isra' Mi'raj ni, Rasulullah tidur di rumah sepupu dia, iaitu rumah Ummu Hani. Fa nazala Jibrilu, maka turunlah Jibril ni daripada langit. Fa syaqqa min saghrati nahrihi, maka membelahlah Jibril min saghrati nahrihi, daripada lubang bagi naharnya. Ini nahar, lubang tengkuk. Mana ni dia nak cerita, ni dia ringkas lah. Mana ni nak cerita proses ataupun kejadian di awal permulaan nak berlaku Isra' wal Mi'raj. Jadi selepas dibawa Rasulullah ni, malaikat Jibril bawa tidur bagi terlentang di tepi telaga Zamzam, maka bermulalah peristiwa nak belah dada Rasulullah ni. Dibelah dada Rasulullah ni min thagrati, min al-ibtida'. Fasyaqqa, maka membelah ia Jibril min thagrati nahrihi, daripada thagrah atau sughrati nahrihi. Ni sughrah ni lubang, nahrihi pada nahar, lubang tengkuk ni kan. Ni dia panggil sah ni. Fasalli li rabbika wanhar, sembahlah, sembayanglah, iaitu sembahyang hari raya, wanhar, dan sembelihlah korban di tengkuknya. Pasal apa sebut di sini, bukan di sini. Nahrihi ni pada qalib orang Arab mereka sembelih unta, kita sembelih sini. Sebab tu unta tak sembelih atas. Unta kan lihat panjang. Nahrihi, Allah ibarat dengan nahrihi ni, lubang tengkuk ni. Sebab tu unta orang balas tu ni cepat mati. Unta. Kalau binatang yang bukan berleher panjang, sunat balas atas ni, di ketui tengkuk, ketui halqum tu. Tok Yashim kata daging lembut. Bagi betul ketui tengkuk tu, daging akan jadi lembut. Kalau binatang yang leher panjang macam angsa dengan unta, inhar ni lubang tengkuk. Sebab tu unta harap sembelih sini, dia cepat mati. Sembelih sini dia lambat mati sikit, kurang sikit lah. Unta dia lebih aula sembelih sini, angsa apa, jangan sembelih atas. Boleh sembelih atas pun sah, tak sah. Dulu di Kedah ada jadi kes Dr. Aziz Hanafi, orang menjemput dia sebab dia duduk Musad lama. Tak silap saya 11 tahun dia duduk Musad sampai dia dapat PhD. Dia balik mai, dia pergi jemput dia lah, pergi sembelih unta, buat korban tu. Dia pun pergi, dia contoh ni pergi gaya nak pergi sembelih, dia tengok unta tu mati dah, orang duk lapar lah. Dia tanya dia apa, siapa sembelih? Tadi hangpa panggil aku. Dia kata Tok Haji Saleh Syed. Tak apa, Tok Guru nak kot siapa dia kan. Tok Guru sembang dengan Tok Guru. Dia kata ni tadi ni Tok Guru duduk ni. Dia pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru lepak juga. Dia sembang. Tok Guru sembelih tahun lah, dia kata kubuh belah atas. Aku sembelih macam Arab. Tok Guru tabuh belah atas, mampih apa tu. Tok Guru Saleh kata. Tak sih saya kata. Mati dah, saya heran ada Duk Saleh sembelih. Mati siapa tu? Cepat pada saya sembelih ni lah. Kira Duk Saleh tak ada kira kan. Dia buah atas. Ni sagrati nahrihi, mana? Ni yang ada penjelasan daripada muhaddisin, adakah dibelah tu hanya diisyarat begitu terbelah ataupun maddah dia pisau daripada pisau. Sebagai ulama kata ada alat. Mana pisau alat bedah. Allah ni di mula kita kata mula turih lah kan. Mula turih daripada min sagrati nahrihi ila asfali batnihi, bawah pusat ni sampai pusat. Ada yang kata sampai anah. Mana mula belah sini sampai bertemu pusat, berhenti tang tu. Makna besar tu. Allah kena belah dada ni. Ada mengaji patutnya Tok Guru tak sakit kan. Dia kata mukjizat Rasulullah ni tak sama dengan kita. Kita ni kalau kita buat operate ke, kita belah ni, dia sakit pasal apa? Pasal tak lega. Kita belah, dia pedih tu dua kulit tu, dua isi tu. Rasulullah ni bila belah, hak terbelah tu lega, tak sakit celah mana. Kita macam ambil pisau kan, belah tu. Belah sini pedih daripada ujung ni sampai ujung ni pedih kan. Pasal apa? Dia luka. Rasulullah belah ni sama belah sama lega, sama belah sama lega. Sebab tu Rasulullah tak sakit langsung. Allah besar tu sampai ke pusat ni. Dalam sejarah ulama hadis kata sepanjang hidup Rasulullah ni, Imam Ujhuri kata 4 kali
Rasulullah kena belah dada 4 kali. Sebagian ulama kata 5 kali. Mula kena belah dada masa dia duduk umur 4 tahun dan di kabilah Bani Sa'ad, iaitu duduk dalam pemeliharaan Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah sekali kena belah. Yang kedua umur Rasulullah 10 tahun. Yang ketiga malam Isra' wal Mi'raj. Yang keempat waktu diutuskan menjadi Rasul 4 kali. Rasulullah kena belah dada bukan 2 kali, 4 kali. Sebagai riwayat kata 5 kali. 5 kali umur murahik. Murahik ni mencecah balik, iaitu 15. 14 gitu. Itu belah pula sekali. Dan ada contoh pasal apa dibelah umur kanak-kanak, dibuang apa, diisi apa. Umur ada umur murahik, buang apa, nak masukkan apa. Masuk umur utusan menjadi Rasul pasal apa dibelah dada, apa hikmah dia. Ni ulama contoh. Ni saya tak mahu nak sentuh hal itu panjang kan. Ilam ba'bih hitam. Ada hikmah rahsia di sebalik belahan dada Rasulullah ni. Maka syaqqa sadral Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madiyati. Ni sebagai ulama kata tak ada benda Rasulullah diberi tak jari gitu, tarik terbelah. Habis itu. Summa qala Jibril li Mikail i'tini bi tastin min ma'i Zamzam. Ni barulah proses mula-mula pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belah dulu, bila belah lagu tu Jibril kata dekat malaikat Mikail ni, "Buat mai besen weh." Dia tastin ni besen. Bukan besen nak plastik kita duk beli kedai RM2 tu. Bekasan yang mah dibawa daripada syurga untuk isi hati Nabi, untuk basuh hati Nabi. Ni 3 bekas ni akan cerita ke depan lah. So maqala Jibril Mikail i'tini bitastin. Bitastin ni besen pada yang terjemah, daripada emas yang diambil daripada langit. Nak buat isi hati Rasulullah. Apa rahsia pembersihan jiwa Nabi ni? Ni ulama akan cerita ke depan lah dalam syarah dia ni. Apa kelebihannya tu? Pasal apa nak kena belah dada dulu? Rasulullah tu maksum. Dia akan cerita. Wallahu alam. Sambung hari Ahad. Malam Ahad tak ada nah. Ahad malam Isnin. Ahad malam Isnin buah saya tak baca sulam ya. Pasal ke-9 lebih sikit tu nak berhenti lah. Tak gibah tinggal. Kalau esok ada kali lagi, kalau esok kita sulam dengan tu Nuqtatul Awraq tu kan. Esok Syama'il tak apa. Ni kalau dan Ahad ada Ustaz Zai baca tak? Tak ada kan. Tak apa kalau rajin lah, kalau tak rajin tak baca. Baca lagi banyak-banyak ni. Memang tak banyak kali ingat bagi khatam lah. Syarah tu saya tak apa masuk syarah. Kalau baca kat budak-budak pondok dulu saya masuk syarah. Kan bagi lambat. Masuk syarah lambat. Saya bahas baris-baris dia tu. Ni kita masuk kat mana ni kan, mana nampak sangkut kita nak panjang lebar sikit, kita masuk sikit. Di bulan puasa Ustaz ni 2004 ni disik ni. Satu lebih kurang Syekh Muhammad Alawi Anwarul Bahiyah. Sama ya. Dia macam Dadik ni juga. Ngaji ni. Sama tak baca ni. Sama macam ni. Mesti tak Dadik ni. Dia dah ngaji 3 buah surat merah. Lain tak ada ngaji. Ngaji Kifayatul Muhtaj Syekh Daud. Lepas tu Anwar Bahiyah Dadik nak tu lah. Hak lain ni dia ada bahasan dia kan. Lebih kurang kita sebuah ni tak apa lah. Tak ceramah ni pun. Nanti dia panjang ni. Lambat ni. Dia banyak cerita tu. Salah dia cerita banyak.
Tutup Buta dia Mekah lama. Cerita sejarah pun tak sangka. Awal ni dulu baca sikit cerita. Kita cerita pergi kali makan ni kata bulan puasa memang. Pagi. Dia baca 2 buah pagi kot. Dia baca hak ni dengan Sirajul Huda. Petang dia baca Hasyatani, Hasanil Makhluk Maqulat dengan Petang Awam. Satu lah tahun 2004. Belum tu cari kitab lain. Wallahu a'lam bihitulah. Allah kita sambung kalau ada ni. Dan summa qala Jibril Mikail itini bi tasdin. Kami tak dan tanya balas ikut saya baca laju sikit. Tak mau duk kira ibarat lambat sikit. Nahu sorak lambat tu i'rab sendiri kan. Kami dulu di Kedah mai bulan Isra' Mi'raj ni, cerita Isra' Mi'raj sebulan. Dulu cerita sebulan. Setiap malam cerita. Sambung. Cukup habis Isra' Mi'raj sebulan, baru habis cerita Isra' Mi'raj. Orang tua dulu kan. Tu lepas peluk jenuh dulu ni. Tak ada. Semalam tu 2 jam habis Isra' Mi'raj. Tahun depan mudah tu juga. Sampai ke sudah tak habis cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali alinar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.